Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada College Community Betong akan membawa anda untuk belajar cara pembuatan kek lapis evergreen cheese. Okay, hari ini bersama saya Cikgu Nasuha dan sebelah saya adalah Cikgu Nurul yang akan ajar kita macam mana kita nak buat kek lapis evergreen cheese. Betul Cikgu? Betul. Okey, untuk yang pertamanya kami akan memperkenalkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kek lapis evergreen cheese ini dan saya akan serahkan kepada cikgu lah yang lebih pakar untuk menerangkan kepada semua. Okey, terlebih dahulu Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nurul. Okey, bersama dengan kami hari ini kami akan mengajar semua untuk membuat kek lapis evergreen cheese. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam kek lapis inilah. Okey, kita akan menggunakan 10 biji telur grade A. Lepas tu 500 gram mentega. Tak kisahlah mentega apa, yang biasanya kita akan beli pure cheese lah. Hari ini saya akan gunakan golden churn. Kalau tak ada golden churn, kita boleh guna butter anchor, buttercup. Tak kisahlah butter apa yang senang diperolehi di tempat masing-masing. Okey, seterusnya kita akan gunakan tepung. Hari ini saya akan gunakan tepung Hong Kong. Kalau tak ada tepung Hong Kong, kita boleh gunakan tepung pau jugalah. Okey, seterusnya kita akan gunakan Horlick. Satu cawan Horlick. Nanti saya akan terangkan kita punya ukuran. Sukatan. Maafkan saya, sukatan. Okay. Seterusnya coffee mate. Coffee mate ni pun senang nak diperoleh jugalah. Srikaya cikgu. Ni Srikaya. Srikaya ni ada banyak jenama. Tapi saya lebih suka gunakan Yours. Kita ada juga pelbagai jenama di pasaran sepertinya jenama Ya. Perisa pun lain-lain kan cikgu? Ada yang original, ada yang pandan. Okey, tapi kita akan guna yang original lah. Seterusnya susu manis. Kita gunakan susu manis, susu pekat ya, bukan yang creamer, bukan yang susu cair tu. Gunakan susu pekat. Ada jenama FNN, apa lagi dah tak ingat dah. Apa lagi? Susu cap junjung. Okey, hari ini saya akan gunakan susu pekat gold coin. Seterusnya Saya akan pakai overload. Ni overload. Saya ambil yang dalam bekas macam ni lah. Ada yang jual dekat pasar raya yang kecil-kecil dalam botol bulat tu pun ada tau. Tak kisahlah bentuk macam mana, asalkan dia overload. Okey, seterusnya kita gunakan santan kotak. Okey, kalau tak ada santan kotak boleh gunakan santan serbuk jugalah. Kenapa saya guna santan kotak ni? Santan kotak ni dia lebih pekat dan lebih berlemak. Okey. Overload. Seterusnya adalah cream cheese. Okey, ni cream cheese yang saya gunakan. Kotak dia. Mana kotak dia tadi? Okey, sekejap. Boleh gunakan jenama Royal Victoria. Macam yang hari ini saya gunakan Sun Gold. Sama jugalah, ada juga yang jual dalam jenis yang bulat-bulat tu. Jenama Tatura pun ada. Tak kisahlah guna jenama apa asalkan dia adalah cream cheese. Jangan gunakan cheddar cheese yang untuk parut dan mozzarella tu. Yang tu tak sesuai. Lepas tu kita akan gunakan pandan paste. Saya suka gunakan ni, kopo-kopo nama dia. Macam mana tak sebut? Kopo-kopo lah. Pandan, paste pandan. Yang ni saya suka guna sebab dia lebih pekat. Dan rasa dia pun lebih sedap. Ada juga yang kita boleh dapatkan dalam botol yang jernih tu, perisa pandan. Tapi biasanya yang perisa pandan tu dia tak ada pewarna. Jadi kita terpaksa gunakan pewarna tambahan yang lebih banyak.
Jadi kemudian hijau. kita akan gunakan pewarna hijau. Untuk evergreen cheese ni kita akan buat 3 lapisan warna. Kita akan gunakan warna hijau tua, hijau muda dan guna warna putih. Okey, saya pun gunakan jenama kopo-kopo juga untuk pewarna hijau tua. Okey, ni nampak Ini untuk hijau muda. Dan pewarna putih juga. Pewarna putih ni boleh dapatkan juga dekat bakery-bakery lah. Okey, seterusnya adalah esen vanila. Saya gunakan jenama Duckworth Vanilla. Ni. Okey, sekarang kita akan mula untuk menyukat bahan-bahan ni ke dalam mangkuk untuk senang, untuk memudahkan kita buat kek lepas ni lah. Okey, Cikgu Suha akan membantu saya pada hari ini ya. Okey, saya pun baru belajar dengan Cikgu Nurul. Jadi sama-sama kita belajar hari ni. Okey, bersama kita untuk Okey, sukat. ni tepung Hong Kong. Perlu diayak dulu Cikgu? Tepung Hong Kong ni sebelum guna make sure ayak, tak kisahlah tepung tu nampak macam dah ni kan, nampak macam apa kita panggil tu, tekstur dia halus. Dah halus, tapi better kita ayak dulu lagi. Takut nanti dalam tu akan ada ketolan-ketolan tu. So jadi ni adalah tepung yang kami sudah ayak lah. Tepung Hong Kong yang sudah ayak. Okey, kita nak suka apa dulu? Okey, hari ni kita akan gunakan 10 biji telur. Tadi saya dah cakapkan 10 biji telur. Okey, ni nanti kita akan pecahkan telur ni ke dalam mangkuk ni. Okey. Tapi terlebih dahulu kita timbang dulu. Timbang dulu yang lain. Okey. Mentega. Kita akan timbang dulu mentega ni sebanyak 500 gram. Masuk dalam mangkuk Cikgu Suha. Okey, ingat ya sebelum mula menimbang, make sure kita punya penimbang ni dalam keadaan kosong selepas kita letak mangkuk. Okey, bila kita letak mangkuk ni berat, tengok kat sini berat mangkuk ni 320 gram tau. Kena tekan kosongkan dekat bahagian timbang ni. Tengok. Okey, dah kosong baru kita mula menimbang. Okey, kita mula dengan mentega dulu Cikgu Suha. Ingat tau, sebelum mulakan membuat lapis ni, kena biarkan butter cheese ni, butter cheese pula, maafkan saya, pure butter ni dekat luar dalam berapa minit lah. Biasanya pure butter ni dia tak ambil masa yang lama untuk lembut. 500 gram. Ni Kita akan berapa gram? ni saya beli 1 kilo. So kita akan gunakan setengah daripada ni ya. Timbang Kita timbang. Okey, sementara Cikgu Suha menimbang butter tu, saya akan pecahkan telur ni ke dalam satu mangkuk yang besar. Okey tak Cikgu Suha? Okey. Biasanya kalau butter ni kita dah biarkan lama sikit dekat luar, dia akan lembut lah. Jangan biarkan terlalu lama Kalau biarkan terlalu lama, butter kita akan terlalu cair dan dia akan menyebabkan kek kita bentat. Dia ada efek ke? Ya, betul. Sebab dia dah cair macam minyak kan. Jadi kita kena pastikan butter ni dalam keadaan yang macam ni lah. Dalam keadaan Dia tak terlalu keras, dia tak terlalu lembut. lembut. Pembantu boleh minta satu mangkuk tak untuk saya letak. Kita ada pembantu teknikal Ya. Kalau kita buat secara online, jadi kita buat rakaman ni sehari sebelum online. Betul tak? Betul. Kalau tak nanti dalam online nanti kita tak tahu apa akan jadi kan, jadi kita kena buat persediaan lebih awal lah. Sebenarnya kami College Community ni menawarkan khusus 2 jenis khusus tau.
Satu adalah kursus sepenuh masa dan satu lagi adalah kursus kemahiran PSH macam ni lah, iaitu kursus pembelajaran sepanjang hayat. Biasanya kami akan buat kelas ni secara bersemuka, tapi memandangkan sekarang tengah ada COVID pun semakin meningkat kan. Jadi kami pun terpaksa menggunakan alternatif seperti ini, iaitu membuat secara online. Tak apa ke kalau lebih sikit juga? 504. Tak apa. Okey. Okey, Cikgu Suha pun dah selesai menimbang membuat sukatan untuk mentega. Seterusnya, Ni kita simpan dalam peti. simpan terus dalam peti, nanti dia akan terlalu cair. Okey, saya masih lagi tengah memecah telur. Okey, yang ni kita letak tepi dulu. Nampak ke saya punya Ni kita pula nak sukat tepung. tepung tadi? Okey. Tepung ni ingat tau ayak dulu. Yang ni dah diayak. Tepung Hong Kong sudah diayak. Okey, pastikan penimbang kita apa tadi cikgu kosong. Okey, kosong. Kena kosongkan dulu. Tepung ni kita timbang 250 Allah Akbar. gram. Pakai tu. Jatuh pulanya. Dapat berapa? Oh, pakai yang 500 250, maafkan saya. 250 gram untuk tepung Hong Kong. Okey, saya dah selesai ni dah pecahkan telur. Okey, kita letak tepi dulu telur. Okey. Boleh tolong tak? Okey. Kita dah ada telur. Kita dah ada Butter, tepung, telur, okey. Lagi okey, seterusnya adalah 1 gelas Horlick. 1 gelas Horlick. Gelas mana tu cikgu? 1 gelas Horlick. Okey, kalau dalam bahan-bahan yang diberikan dalam resipi tu dia menggunakan sukatan gelas, kita boleh biasanya gelas ni dia punya sukatan untuk setiap bahan tu berbeza. Kalau biasanya untuk tepung, 1 gelas tu dia adalah 125 gram. Okey, jadi 125 gram. Okey, kita boleh gunakan ni boleh dapatkan dekat bakery untuk sukatan 1 cawan. Tapi kalau tak ada, boleh gunakan dekat penimbang tu kita timbang 125 gram lah. Cuba tengok. Tepung apa tak? Untuk apa? Horlick. Okey. Horlick ni biasanya kita boleh dapatkan dekat pasar raya. Tapi ada satu masa tu Cikgu Suha, Horlick ni tak ada tau dekat kawasan sini. Kalau hari raya memang selalu habis. Cepat habis. Okey, kita cuba. Okey. Untuk 1 gelas ni berapa? Kita timbang dulu. Okey. Belum kak? Tengok 107. sebab tak terlalu penuh lagi. Berapa? 120. 125 gram. Okey, kalau terlebih sikit pun tak apa. Ni macam sekarang ni 130 gram. Tak apa Kita ada tambah tolak dekat dalam ni. Tak semestinya kita gunakan bahan tu nak kena kalau dia tulis 125 pun kita kena 125. Sampai esok lah kita menimbangnya. Okey, seterusnya kita akan menimbang coffee mate pun sama 1 gelas juga, iaitu 125 gram. Ya, saya gunakan coffee mate jenama Nestle. Coffee mate ni dia nak bagi rasa lemak-lemak tu juga Biasanya kalau tak ada coffee mate ni, kita boleh tukar dengan susu tepung. Okey. Okey dah 125 gram.
seterusnya kita akan Srikaya. timbang Srikaya. Ni, saya gunakan Yos. Ini. Tak boleh. Cikgu sebelum tu nak tanya, telur. Cikgu guna grade apa? Telur ni grade A. Tapi kalaulah masa tu dekat tempat anda semua tak ada kan telur grade A, kita boleh guna telur grade B ke grade C. Tapi Ada kesan tak? kita kena tambahkan bilangan lah. Contohnya kalau kita ada grade B je masa tu, kalau grade A ni kita guna 10 gram. Untuk samakan dia punya berat ni, kita tambah 1 biji lagi, satu telur grade B tu lah. So kita akan gunakan 11 biji telur grade B. Kalau tak ada juga grade B, kita guna grade C. Grade C kita gunalah 12. So untuk mengelakkan berat telur tu dia terlalu jauh. Okey. 100 Kita akan gunakan 100 gram Srikaya. Srikaya. Kalau kat Sarawak panggil sekaya. Sekaya. Kat sini panggil sekaya. Okey, seterusnya kita akan menggunakan berapa gram? 300. Kita akan gunakan 300 gram susu pekan. Susu pekan manis. Bang susu pekat manis 300 gram. Okey, kita akan gunakan 100 sudu makan overload. Ni overload kita tadi. Mana ni? Yang letak dalam tu. Okey, kenapa saya ajak semua timbang terlebih dahulu semua ni? Untuk kita jimatkan masa kita tengah mengadun nanti. Kalau kita dah sediakan bahan-bahan ni terlebih awal, sudu makan. Sini je. Kita akan lebih cepat mengadun lah. Satu sudu makan je tengok ni, satu sudu makan. Okey. Overload ni adalah kuning telur yang dah diproses jadi susu menjadi overload yang macam ni. Kegunaan overload ni dia untuk menggebukan lagi kita punya kek tu lah. Okey, lagi Okey, seterusnya santan kotak. kita akan menggunakan 100 gram santan kotak. Kalau tak ada santan kotak ni, kita boleh gunakan dua bungkus serbuk santan. yang jadi santan. Okey, 100 gram. 100 gram. Yang dalam kotak ni berapa gram? Dalam kotak ni ada 200 gram. Maksud dia setengah daripada kotak. Okey dah. Kemudian kita akan timbang 250 gram cream cheese. gram. Ya. Belum buka habis. Cream cheese ni kalau kita biarkan dekat luar terlalu lama, dia akan terlalu cair. Boleh ke tak? Tapi kita pun tak boleh keras-keras tu terus masa dia beku tu kita terus timbang. Dia ada cream cheese yang memang di packing. Ada cream cheese yang memang dah di packing bulat-bulat tu dekat pasaraya tu. Ambil balik. Yang tu biasanya memang 250 gram lah, boleh gunakan satu bungkus tu terus. Okey, kita dah selesai pun menimbang bahan-bahan yang kita akan gunakan pada hari ini. So pertama sekali kita akan pukul telur 10 biji kita ni bersama dengan overload terlebih dahulu dalam bekas yang berlainan Okey. Ni overload kita tadi, satu sudu makan overload.
kita masukkan ke dalam telur kita. Dan kita pukul telur ni. Okey, ni dah nampak tak? Telur kita dah kembang macam ni. Kita asingkan dulu. Ni letak dekat bahagian letak dekat tepi dulu. Okey. Kita letak tepi. Sekarang kita akan adun dulu bahan-bahan lain dalam bekas yang berasingan. Okey. Sekarang ni saya gunakan mixer heavy duty mixer ni. Kalau tak ada boleh teruskan guna mixer yang sama macam saya gunakan tadi hand mixer betul. Okey. Mula sekali kita akan masukkan dulu mentega. Okey, cuba Cikgu Suha pula yang pukul kita punya bahan-bahan hari ni. Hati-hati. Ini guna masukkan semua. Masukkan semua 500 gram mentega tadi ke dalam kita punya mangkuk. So untuk mula ni kita akan pukul mentega bersama dengan susu dulu sehingga kembang. Masukkan sekali. Masukkan sekali. Kita kena pukul mentega dengan susu ni sehingga kembang gebu ya. Lepas tu baru kita masukkan bahan-bahan kering yang lain. Okey. Dah selesai, kita akan pukul dulu kita punya ni dengan kelajuan. Okey, kita letak kelajuan paling tinggi terus dulu ratakan dulu bahagian tepi. Kadang-kadang bahagian tepi ni tak kena tau ada dalam. So kita kena ratakan, letakkan ke tengah. Okay. Nampak tak sekarang kita punya adunan ni dah putih gebu warna kan daripada warna. Kalau tengok macam ni kita punya adunan ni tak jatuh pun. Maksudnya dia dah kembang sekata dah ni. Tapi kita pukul lagi sekali sebab ada bahagian tepi yang tak kena ni. Pastikan bahagian-bahagian tu kena sekata dulu. Okay, kita pukul sikit lagi, sekejap je. Pukul tak lama Okay, sebab ni dah putih. Terus kita akan masuk
masukkan pula coffee mate. Ingat ya, kena pastikan bahagian-bahagian tepi ni diratakan. Dengan stop dulu. Saya ratakan bahagian tepi. Jadi kita akan masukkan selang sini. Sekarang kita akan masukkan tepung ni. Selang sili dengan santan. Masukkan dulu sikit. Sikit demi sikit tepung. Saya kurangkan dulu kelajuan. Sebab tepung ni nanti dia akan berterbangan pula. Okey, kita masukkan sikit demi sikit. Masukkan dulu tepung Hong Kong ni tadi. Kalau tak ada tepung Hong Kong boleh tukar dengan tepung pau Pau. Ah. Yang plastik dia warna kuning. Warna pink tu. Ya. Masukkan selang sikit. Masukkan. Sebab apa kita masukkan tepung ni bersenam seli dengan santan ni adalah untuk bagi dia sekata cikgu faham? Kita masuk tepung lagi. Masukkan lagi tepung. Okay, kita dah pun masukkan semua bahan-bahan untuk adunan evergreen cheese ni. Tapi mesti bertanya-tanya, mana cheese-nya kan? Cheese tu kita akan masukkan dalam adunan yang berwarna putih nanti. Okay, selepas sekata semua adunan ni, kita akan bahagikan kepada 3 bahagian. Satu bahagian kita akan letak pewarna hijau tua. Satu bahagian lagi pewarna hijau muda. Dan satu lagi kita akan masukkan pewarna putih. Dan kita akan masukkan cream cheese ke dalam adunan warna putih tu lah. Okay, so sekarang kita kena pastikan kita punya adunan ni betul-betul sekata dulu. Okay, saya akan tutup dulu. Katakan bahagian tepi sebab ada tepung-tepung ni yang melekat dekat tepi mangkuk ni. Kita sapu ke tengah. Bau dia sedap sungguh. Saya kena sepati, kita boleh stop Okey, kalau boleh nampak sekarang ni adunan kita dah pun sebati. Sekejap ya. Saya akan tunjuk kepada anda. Tengok kita punya tekstur dia. Tengok tu. Nampak? Kalau dah sebati macam ni, kita stop dah mengadun. So sekarang kita akan bahagikan adunan ni kepada 3 bahagian. Timbang sekali dengan kita punya berat ni, dengan kita punya mangkuk. Kita dalam beg. Okey, macam yang nampak dekat sini, mungkin tak pasti tuan-tuan nampak
2842. Masih dalam ni. Cek dah. 2842 Okey, kita bagi tolak dengan berat nilai terlebih dahulu cikgu Tuan. 2842 kita tolak dengan 738. So kita dapat berat adunan kita adalah 2104. Okey. Sekarang ni kita akan bahagi kepada 3, iaitu 701 setiap satu warna tu kita akan letak 701 gram. Okey. Sekarang ni saya ada 3 bekas yang sama. Kita akan timbang dahulu. Pastikan penimbang kita dah berada dalam keadaan kosong. Okey. Sekarang kita akan timbang ni 700. Kita dah pun siap bahagikan adunan kita kepada 3 bahagian. Sekarang kita akan masukkan pewarna dan perisa. Untuk adunan pertama, kita akan masukkan pewarna hijau tua dan perisa pandan. Masukkan juga pandan paste lagi 1 sudu. Kita kena ratakan juga. Ratakan dulu. Pandan paste 1 sudu. Masukkan pewarna hijau muda. Yang ni kita akan masukkan pewarna putih sikit nanti. Untuk bagikan tona dan warna yang berlainan. Bau pandan. Bau pandan dia semerbak je. Tambah sedikit warna putih. Untuk membezakan warna di antara yang ni dengan yang tu. Masukkan adunan cheese pula. Kita ni cheese yang kita dah timbang tu. Satu yang berasingan ni satu yang tak buat ada. Ya betul. Kita akan bagi cheese. Kita akan masukkan cheese ni. Rata dulu. Masukkan sikit warna putih. Vanila ni warna dia gelap. Takut kek kita yang bahagian putih ni dia gelap. Okey, kita dah pun bahagikan, kita dah pun asingkan kita punya adunan kepada 3 bahagian, iaitu warna hijau tua, hijau muda dan warna putih.
Yang warna putih tadi kita masukkan cream cheese dan kita punya adunan berwarna hijau ni kita masukkan perisa pandan. Iaitu pandan paste. Okey. Sementara kita membahagikan ni tadi, kita boleh panaskan oven kita. Okey, oven kita akan mula membakar dengan menggunakan suhu 160 darjah ya. 160 darjah. Untuk lapisan pertama ni kita akan gunakan api atas bawah terlebih dahulu. Untuk lapisan seterusnya kita akan gunakan api atas. Okey, api atas bawah ni kita akan ambil masa yang lebih sikit, iaitu 10 minit ke 15 minit lah untuk lapisan bawah, untuk pastikan dia betul-betul masak. Okey, kita akan bahagikan setiap lapisan tu 180 gram. Okey, kita akan mula dengan dengan warna hijau tua dulu. Kita akan bakar hijau tua selapis demi selapis sehingga habis adunan ni lah. Selepas habis adunan berwarna hijau tua ni, baru kita akan sambung dengan hijau muda. Okey, kita timbang dulu 180 gram untuk pewarna hijau, untuk lapisan hijau tua ni, maafkan saya. Jadi kalau kita kena nak kosongkan. buat hijau muda dulu boleh ke? Boleh, dia ikut aktiviti masing-masing. Tapi untuk hari ni saya akan ajar hijau tua, hijau muda dan warna putih. Sebelum tu kita dah memang preheat. Kita memang dah kena panaskan dulu kita punya oven 160 darjah. Okey, boleh timbang 180 gram ya Cikgu Suha. Sementara Cikgu Suha menimbang ni ke dalam mangkuk, kena pastikan kita punya acuan tadi diletakkan kertas minyak pada bahagian tapak acuan ni. Saya menggunakan loyang 9x9 sebab saya suka tinggi yang sederhana sahaja. Yang sedang-sedang je. So saya dah letakkan kertas minyak pada bahagian tapak ni. Boleh juga kita gunakan, kita keleskan butter pada bahagian tapak dan tepi. Tapi untuk mengelakkan kita punya kek tu cepat sejuk, kita cuma letakkan kertas minyak pada bahagian bawah sahaja. So kita punya kek tu dia tak akan cepat sejuk lah. Kalau cepat, Calit-calit apa lagi? saya tadi guna calit, saya letak ni sedikit adunan, calit je dekat untuk lekatkan kita punya kertas minyak ni. Atas kertas? Atas kertas tak perlu. Okey. Dah 180 ni, so kita akan masukkan ke dalam loyang Okey, bila dah ratakan kita punya punya lapisan ni tadi, goyang sikit, bagi dia rata sikit. Kalau saya suka hentak sikit macam ni, nak bagi angin dia keluar sikit Okey, sekarang saya masukkan ni. Boleh tunjukkan dekat kamera cikgu? Boleh sekejap ya. Ni kita punya adunan lapisan pertama. Okey, sekarang kita akan bakar lapisan pertama kita ke dalam ni. Kita bakar api atas bawah ya. Pastikan atas bawah dalam kita punya ni, dalam kita punya oven ni, atas bawah 160 darjah. Kita punya oven ni dah panas Kita bakar dalam lebih kurang 7 minit dulu. Okey. Saya suka guna timer kat tepi ni. Kita set 7 minit. Cikgu Nurul saya ada timer lagi dia letak kat oven. Ni. Murah je saya beli dekat Super Safe je ni. Berapa tu? Ni boleh dapat dalam RM8 macam tu. Mungkin dekat bakery pun ada jual. So saya letak 7 minit. Kita tunggu sampai 7 minit. Lepas 7 minit nanti kita akan tengok dan kita akan pusing kita punya
apa tu Oven. loyang Loyang tu. loyang kuih tu untuk pastikan dia masak dengan sekata. So kita akan tengok lagi selepas ni, lepas 7 minit. Okey, kita punya timer 7 minit pun dah bunyi. Okey, kita stopkan dan kita kita keluarkan kita punya loyang untuk pusingkan . Wangi. Tengok ni. Okey, sekarang kita pusing untuk bagikan kita punya kek ni masak sekata. Kita letak lagi 7 minit. Okey. Kita tunggu lagi 7 minit ya. Lepas tu kita akan masukkan lapisan yang kedua. Lapisan pertama kita telah pun masak. Kita tengok macam mana kejadiannya. Tada, wanginya. Okey, untuk lapisan pertama. Macam mana kita nak pastikan, nak tahu macam mana dia dah masak. Bila kita tekan-tekan macam ni, tengok kita punya kek tak melekat pun pada tangan. Nampak tak? Okey. Saya akan gunakan ni, kita panggil ni serika kuih. Okey, macam mana cara gunakan ni? Kita cuma urut, macam mana nak bagi nampak Okey, saya pegang ni. Kita urut je. Nampak tak buih-buih tu? Kita gunakan ni untuk pecahkan dia punya belun-belun. Dia punya buih-buih. Untuk bagi rata je. Tak payah tekan kuat Cukup bagi dia punya kuih tu sekata. Okey, sekarang kita akan masukkan lapisan yang kedua. Cikgu Suha boleh bagi saya tak untuk lapisan kedua tu? Okey, sudu dia. Kita masukkan lapisan ni. Ingat ni untuk lapisan kedua dan ke atas kita punya kita punya api ni kena tukar kepada bahagian atas bawah. Kepada bahagian atas sahaja, maafkan saya. Tukar kepada bahagian atas menggunakan api atas sahaja. Okey, ni kita set masa 7 minit juga. Terlebih dahulu kita set dulu dalam 3 minit. Selepas 3 minit kita akan pusing kita punya adunan tu 3 minit dulu. 3 minit. Lepas 3 minit nanti kita akan pusing adunan kita macam tadi. Kita punya loyang kita ke kanan pula. Ikut pusingan arah jam ke tak ikut pusingan arah jam tak kisahlah. Ni lapisan kedua kita sedikit gelap color dia. Kita ratakan menggunakan serika kek tadi. Sekarang kita masukkan adunan masukkan lapisan ketiga.
Okey, kita tunggu lapisan ni masak dan kita lapis dengan cara yang sama sehingga selesai semuanya. Begitu juga dengan adunan cheese pun kita gunakan kaedah yang sama juga. Dan nanti saya akan tunjukkan lapisan terakhir yang kita akan buat dekorasi sikitlah pada lapisan atas. Okey, kita tunggu sehingga lapisan selesai dimasak semuanya. Okey, kita dah sampai ke lapisan yang terakhir. Untuk lapisan terakhir ni, kita akan buat sedikit dekorasi dekat bahagian atas. Okey, kita keluarkan dulu. Okey, ni lapisan cheese kita tadi. Okay, saya tak tunjuk tadi Ni lapisan cheese. Ni second last punya lapisan lah. Sekarang saya akan masukkan lapisan yang terakhir. Okey, tadi sementara kita tunggu membakar lapisan cheese ni, saya dah masukkan baki-baki lapisan hijau ke dalam piping bag ni. Saya combinekan hijau tua dan hijau muda. Okay, nanti saya akan minta Cikgu Suha untuk potong sedikit runcing bahagian bawah untuk kita buat dekor sikit lah dekat bahagian atas ni. Kita buat dekor simple je. Okay, sekarang kita dah dekatkan sikit kamera dan kita akan lorek je. Kita buat garisan macam ni sepanjang. Okey. Sekarang kita ambil ni. Kita gunakan lidi ni. Okey, kita lorek je ke atas dan ke bawah. Ni. Nampak? Okey. Dah lah. Kita masukkan dalam oven. Boleh nampak? Okey. Nampak kita punya kek dah pun siap. Okey, saya tak letak terlalu lama untuk adunan untuk lapisan terakhir ni. Sebab saya tak nak dia colour keperangan. Okey, macam ni. Kalau kita buat macam ni dah tak ada lekat-lekat, maksudnya kek kita dah pun masak. Okay, kita tekan-tekan sikit. Okey, itu sahaja. Terima kasih kerana bersama dengan saya, Cikgu Nurul dan juga Cikgu Suha dalam dalam kursus pembuatan kek lapis evergreen cheese. Bye. Assalamualaikum.